Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Susulan daripada berita ya, bahawa perbicaraan ataupun proses pembelaan dalam kes akal budi melibatkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang berdepan 47 pertuduhan mahkamah ya, susulan penangguhan perbicaraan itu sehingga Ogos selepas dimaklumkan kepada kita bahawa Zahid telah membuat permohonannya secara ringkaslah, permohonan agar kes dia digugurkan, dan permohonan ini kita difahamkan telah dibuat oleh pihak Zahid kepada Jabatan Peguam Negara, dan kita difahamkan bahawa Peguam Negara telah mengarahkan pendakwa raya untuk tidak membantah ya, permohonan pihak Zahid kepada Mahkamah Tinggi agar perbicaraan ditangguhkan sehingga satu keputusan dicapai berhubung dengan permohonan Zahid ya, agar kes dia digugurkan ya. Jadi ada sesuatu yang kena, yang luar biasa di sini. Baik, jika audio jelas, sila maklumkan kepada saya. Saya tidak akan memberi komen tang mana ianya luar biasa, tang mana ianya tak kena, sebab perkara ini sudah dijelaskan oleh Peguam Muhammad Hanif Kateri Abdullah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memainkan audio penjelasan Tuan Hanif. Penjelasan ini agak pendek dan terperinci, jadi saya sarankan anda dengar daripada membuat spekulasi supaya kita faham, sama-sama kita dapat faham mengapa ianya luar biasa dan tidak kena ya, ada sesuatu yang tak kena. Selepas anda mendengar penjelasan Tuan Hanif yang akan saya mainkan sebentar lagi, saya akan memberikan 1-2 komen tambahan. Kemudian selepas itu saya akan akhiri live ini, dan dalam tempoh 10 hingga 15 minit saya akan buat satu lagi live dan akan membuat satu pendedahan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mainkan audio Tuan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari semalam Isnin 10 hari bulan April 2023, media telah pun melaporkan perkembangan terkini yang telah berlaku di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung dengan ke-47 pertuduhan yang dihadapi oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi berkaitan entiti Yayasan Akal Budi yang kini berada di tahap kes pembelaan, di mana laporan media mengesahkan bahawa Peguam Zahid Hamidi telah memohon penangguhan di atas alasan terdapat 2 representasi bertulis, yakni permohonan bertulis yang telah dimajukan mereka kepada Pejabat Peguam Negara untuk memohon pengguguran kesemua pertuduhan terhadap Zahid Hamidi di atas alasan-alasan yang ditampilkan dalam surat representasi tersebut. Yang keduanya juga dimaklumkan bahawa surat tersebut merangkumi pelbagai bukti, pelbagai keterangan yang berjumlah 200 muka surat. Atas alasan itu, pihak media juga mengesahkan bahawa pihak Timbalan Pendakwa Raya hadir telah tidak membantah di atas permohonan penangguhan disebabkan wujudnya representasi yang cukup panjang itu, di mana Pejabat Peguam Negara memaklumkan kepada mahkamah mereka memerlukan masa tambahan untuk menyiasat kesemua representasi terbaru tersebut. Atas dasar itu, seperti lazimnya di dalam prosiding jenayah di Malaysia, apabila kedua-dua pihak tidak mempunyai bantahan dan membuat permohonan yang berkait sama, maka mahkamah tidak akan mencampuri.
mahkamah akan membenarkan penangguhan demi konsep keadilan yang dipersetujui kedua-dua pihak. Itu sebabnya kes ditangguhkan ke bulan Ogos. Itu yang pertama. Tetapi yang lebih penting di sini adalah apakah cara jika ada untuk melayan pembuatan representasi bertulis kali ini. Rakyat kena faham, representasi bertulis adalah satu proses yang lazim, yang biasa wujud untuk kesemua OKT, untuk menampilkan rayuan dan permohonan sama ada untuk menggugurkan pertuduhan maupun mengubah bentuk dan gaya pertuduhan kepada yang lebih ringan. Itu bukannya isu di sini. Isunya adalah di tahap ini, pertamanya, kes pendakwaan sudah tamat. Bermaksud pihak pendakwa raya telah pun melaksanakan keseluruhan tanggungjawab mereka. Sebab dalam sistem jenayah, pihak pendakwa raya cuma perlu membuktikan satu kes prima facie melalui bukti-bukti di kes pendakwaan. Itu sudah selesai. Itu sudah tamat. Dan mahkamah setuju ada kes prima facie dan telah membuat keputusan memanggil Zahid Hamidi membuat pembelaan. Jadi di tahap ini, yang bukan lagi di tahap pihak pendakwa raya, tidak ada keperluan undang-undang, keadilan ataupun kesaksamaan untuk mengatakan pendakwa raya wajib menilai tampilan bukti-bukti ini. Kerana apa? Sebab pihak pembelaan yang kini sedang membuktikan atau menampilkan keraguan sahaja berkaitan kes pendakwaan. Maka yang dia adalah untuk pihak pembelaan menampilkan semua bukti yang mereka mengatakan terkandung dalam 200 muka surat bagi tujuan menimbulkan satu sahaja keraguan yang perlu bagi tujuan perolehan pembebasan. Justru pertama sekali, tidak ada kewajipan untuk melayan representasi bertulis. Kerana ini bukan dalam kes pendakwaan. Ini hampir di hujung kes pembelaan. Zahid Hamidi sudah selesai memberi keterangan beliau. Kini keterangan-keterangan ditampilkan melalui saksi-saksi lain. Biarlah pihak pembelaan menampilkan keterangan mereka untuk meyakinkan pembebasan jika mereka percaya. Itu proses keadilan yang terbaik. Yang keduanya, dan yang sama penting jika tidak lebih penting, adalah persepsi. Seringkali kita mendengar terdapat persepsi-persepsi negatif yang dibangkitkan terhadap sistem pelaksana undang-undang maupun sistem kehakiman. Yakni sama ada sistem polis, SPRM, pejabat peguam negara maupun kehakiman. Dan selagi persepsi-persepsi ini wujud dan tidak dilakukan apa-apa oleh pihak-pihak berkenaan, maka negara kita payah sukar untuk mencapai konsep negara maju. Payah untuk mana-mana kerajaan yakin dan berjalan dengan di atas platform kedaulatan undang-undang yang betul. Persepsi-persepsi ini perlu dibantras, perlu dicantas, perlu ditangkis supaya negara rakyat yakin mana-mana kerajaan, mana-mana pihak berkuasa tidak dicampuri oleh pihak eksekutif. Zahid Hamidi pada masa ini adalah timbalan Perdana Menteri. Permohonan penangguhan untuk representasi dibuat di tahap pertengahan atau penghujung kes pembelaan, bukan tahap pendakwaan. Jika pihak pendakwa raya menggugurkan pertuduhan terhadap Zahid Hamidi di tahap ini, persepsinya adalah semata-mata kerana Zahid Hamidi merupakan timbalan Perdana Menteri. Beliau merupakan menteri yang memegang portfolio dalam jemaah Menteri Anwar Ibrahim. Maka kerana itulah mudah untuk pihak kerajaan meminta dan meyakinkan dan mengarahkan peguam negara untuk melayan representasi dan menggugurkan kes. Itu persepsi. Itu bukan apa yang saya cakap.
itu adalah persepsi yang akan wujud di minda rakyat. Bagaimana nak tangkis perkara ini sekarang? Mudah. Kerana undang-undang tidak mewajibkan melayan representasi di tahap ini, maka saya syorkan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun untuk mengarahkan pegawai-pegawainya memaklumkan kepada mahkamah dan kepada Peguam Zahid Hamidi bahawa representasi mereka tidak akan dilayan kerana sudah kes pembelaan. Nombor 2, supaya mereka bebas. Zahid Hamidi bebas menampilkan kesemua keterangan itu, kesemua alasan itu melalui bukti di mahkamah. Cuba untuk meyakinkan mahkamah beliau telah menimbulkan keraguan yang munasabah kepada kes pendakwa raya, dan ambillah apa yang kemudiannya beliau berhak jika berjaya, iaitu pembebasan tidak bersalah. Kalau Peguam Negara melakukan perkara ini, iaitu menolak representasi dan tidak melayan representasi, maka bukan sahaja Peguam Negara dan sistem pelaksanaan undang-undang tidak akan ataupun dikurangkan persepsi-persepsi negatif yang jahat, tetapi mahkamah diselamatkan daripada persepsi yang sama. Kerana selama ini apabila pihak pendakwa raya memohon untuk menggugurkan pertuduhan, walaupun ianya permohonan pendakwa raya, tetapi mahkamah yang dituduh melalui persepsi negatif sebagai didalangi oleh campur tangan salah eksekutif. Kerana apa? Sebab pelepasan dan pengguguran pertuduhan mestilah dimuktamadkan melalui perintah mahkamah, sebab kes-kes sudah berada di mahkamah. Walaupun mahkamah tidak berkuasa untuk menolak kuasa pendakwa raya menggugurkan kes di bawah perkara 145, rakyat di luar untuk berlaku adil kepada mereka. Mereka tidak tahu dan mereka akan menuding jari, tempiaskan persepsi negatif kepada mahkamah. Jadi sekiranya saranan ini diikuti, bukan sahaja persepsi negatif dapat ditangkas, dimitigasi, dikurangkan, dibersihkan, bukan sahaja terhadap pihak pejabat Peguam Negara, tetapi juga terhadap mahkamah. Jangan kita lupa, sebagai rumusan, jangan kita lupa pada 26 hari bulan Januari 2016, apabila Apandi Ali di zaman Najib Razak Peguam Negaranya telah membuat sidang akhbar untuk membebaskan dan melepaskan Najib Razak daripada kesemua aligasi berkaitan 1MDB SRC, timbul persepsi bahawa Peguam Negara telah pun dan boleh dicampuri oleh eksekutif Perdana Menteri. Apabila Lim Guan Eng pada 3 hari bulan September 2018 dibebaskan oleh mahkamah atas permohonan pendakwa raya untuk menggugurkan kes, maka persepsinya adalah kerana pada masa itu Peguam Negaranya adalah Tommy Thomas, walaupun beliau kononnya mengundurkan diri daripada membuat keputusan Lim Guan Eng, tetapi persepsi tetap persepsi, iaitu pihak eksekutif Lim Guan Eng telah mencampuri pendakwaan terhadap diri dia. Begitu juga dalam kes di zaman Idrus Harun, apabila Riza Aziz, Musa Aman dilepaskan melalui perintah-perintah mahkamah di atas permohonan pendakwa raya. Apakah aligasi rakyat yang tidak boleh disalahkan? Adakah ini campur tangan salah eksekutif? Oleh itulah, tanpa mengambil kira politik yang tidak boleh mengatasi perlembagaan dan undang-undang, saya sarankan kepada Peguam Negara, inilah caranya, inilah masanya untuk menunjukkan dan mencantas persepsi negatif, supaya kita jangan mengatakan kenapa rakyat bangkitkan persepsi negatif. Kita sendiri mengambil langkah untuk menentukan tidak mungkin wujud persepsi negatif, iaitu tolak representasi, kerana alasan itu boleh dibangkitkan di dalam kes pembelaan oleh Zahid Hamidi sendiri. Begitu juga saya berharap Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Kerajaan Anwar Ibrahim boleh menerima saranan ini, saranan berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang dengan hati yang terbuka. Sebab apa yang saya sebagai pengamal undang-undang dan rakyat Malaysia mahukan adalah kehormatan kepada sistem
tadbir urus negara yang berpaksikan kepada kedaulatan undang-undang. Zaid Hamidi memang tidak bersalah sehingga mahkamah memutuskan dia bersalah. Sehingga itu dia berhak untuk menampilkan apapun keterangan daripada 200 buku surat yang dimajukan kepada pendakwa raya untuk meyakinkan beliau menimbulkan keraguan munasabah kepada kes pendakwa raya bagi tujuan memperolehi pembebasan. Jika berjaya, jika dia berjaya, tahniah, dan jika tidak berjaya, terimalah keputusan mahkamah dengan hati yang terbuka, seperti mana anda telah dibebaskan semasa kes Ultra Kirana oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Biarlah keadilan ditegakkan semaksimumnya tanpa kebolehan penampilan persepsi negatif di minda rakyat. Sekian. Baiklah, anda sudah mendengar ya penjelasan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi saya tidak ingin merumuskan atau merungkai semula apa yang dikatakan oleh Tuan Hanif. Cuma ianya pelik luar biasa, tidak kena ya apabila Zahid memohon menerusi representasi kepada Peguam Negara atau Jabatan Peguam Negara untuk melepas, membebas dan melepas atau membuang kes sehingga terpaksa ditangguhkan proses mahkamah ke satu tarikh yang lain, dan Peguam Negara mengarahkan supaya tidak dibantah penangguhan itu ya. Sedangkan sekarang sudah masuk fasa pembelaan dan apa yang Zahid ingin tampilkan seharusnya ditampilkan sebagai bukti di mahkamah. Jadi saya akan buat live seterusnya selepas ini. Cuma satu yang saya nak beritahu ya, sebelum live yang akan datang yang bersangkut dengan kes ini dan adalah berupa pendedahan. Cuma satu yang saya nak beritahu, ini adalah satu contoh mengapa Anwar telah melakukan satu kesilapan yang cukup besar dengan menaikkan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kerana Zahid berdepan 47 pertuduhan jenayah dan Anwar memberitahu kita dia nak lawan rasuah. Tetapi dalam pada dia kata dia nak lawan rasuah, dia melantik tertuduh mahkamah ya, dia mencalonkan seorang tertuduh mahkamah sebagai timbalan dia, dan dengan adanya jawatan itu sahaja sudah cukup menimbulkan risiko besar ya berlaku perkara-perkara sebegini dalam proses keadilan. Sudah wujud risiko cukup besar adanya tekanan terhadap Peguam Negara dan mahkamah ya. So ini adalah sesuatu yang tidak harus berlaku, dan bagi saya semuanya kini atau tanggungan beban segala yang berlaku kini perlu dipikul bersama oleh Anwar Ibrahim. So sehingga kita berjumpa dalam 10 hingga 15 minit nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.